Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurusi masjid pada 9, 10, 11 dan 18, Tuan-tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, mati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, pada malam ini kita dapat sekali lagi berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Kita masih lagi memanjangkan Kifayatul Muqtadi pada menerangkan cahaya Siratul Muqtadi, karangan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Kita masih carikan dalam persoalan berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, anfa'ni wa iyyakum bi'ulumihi bidarain insyaallah. Berkata pengarang kitab ini, yang memberi manfaat dengan ilmunya kepada kita di dunia dan akhirat, insya-Allah. Akan bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar pada wujud ini melainkan Allah. Sekadar itu jua makna la ilaha illallah. Tetapi lazim daripada demikian itu keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan segala sifat kamal. Maka setengah daripadanya keadaan Tuhan itu Tuhan yang esa lagi tunggal di dalam keesaannya. Kerana pada makna la ilaha illallah itu menafikan ketuhanan daripada lain daripada Allah dan menetapkan ketuhanan itu baginya jua, dan lagi qadim, tiada permulaannya dan keadaannya terkaya ia daripada yang lain, dan wajiblah baginya qidam dan baqa dan menyalahi bagi segala hawali, dan keadaan yang lain itu berhajat dan berkehendak dan muftaqir kepadanya. Muftaqir juga dengan makna berkehendak, berhajat kepadanya. Sedang yang Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang lain.
dan lazimlah baginya qudrah dan iradah dan ilmu dan hayat dan wahdaniyah dan keadaan alam sekaliannya baharu, dan tiada memberi bekas padanya oleh sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Maka kerana barang yang tersebut itu, berkata rahimahullah, lagi yang hidup dengan hayatnya, yang mendirikan 7 petala yang lapis langit dan bumi, lagi baki yang kekal selamanya, dan lagi yang menjadikan segala kainat. Kainat adalah makhlukat yang terdiri daripada insan, haiwan, tumbuhan dan jamadat, batu-batu yang dan sebagainya, dan segala maujudat yang memberi rezeki akan segala makhluk ini, lagi alim dengan ilmunya yang meliputi bagi segala yang maujudat dan segala maklumat, lagi qadir dengan qudrahnya atas barang yang dikehendakinya, lagi murid yang berkehendak dengan iradahnya barang yang dikehendakinya ada dia, dan barang yang tiada dikehendakinya tiada dapat ia sami' yang mendengar dengan samaknya, basir melihat dengan basarnya, dilihatnya lagi didengarnya sekalian yang mawjudan, dan mutakallim berkata-kata, yakni dengan kalam yang qadim menyalahi oleh Allah bagi segala hawadith yang baru pada zatnya dan sifatnya dan af'alnya. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita sebut la ilaha illallah. La ilaha dengan makna la nafiyah lil jins, menafikan segala sesuatu yang sama dengannya, iaitu tidak ada Tuhan. Segala sembahan manusia yang disembah, semua itu bukan Tuhan. Dinafikan terlebih dahulu segala sesuatu, barulah datang selepas nafi al-ithbat. Apa dia ithbat? Menyungguhkan penyaksian itu, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dari sudut asas akidah, kita hendaklah menafikan segala sesuatu yang sama dengan Allah, yang serupa dengan Allah, yang sebalas sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam apa keadaan sekalipun. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tak boleh nak dibayang dengan akal, tak boleh dibentuk dalam benda, makhlukat atau mawjudat, ataupun dalam perkara-perkara ghaibiyah. Semua itu bukan Allah, bukan Tuhan. Ya, kalau nampak bukan Tuhan. Ya, itu dia. Sebab ada orang, dia beritahu saya, masa mula-mula saya pergi kuliah di Temangau 68. Dia kata, ustaz, yang kita nampak masa akad takbir itu siapa? Terkejut saya soalan. Saya kata, cuba terangkan macam mana. Dia kata, kita akad takbir Allahu Akbar, nampak rupa orang lelaki. Jadi kalau kata nampak rupa selain daripada Allah, boleh jadi iblis. Allah tidak berupa. Itu dia. Maksudnya tak boleh berupa pada akal kita, tak boleh nak jelma pada akal kita, tak boleh nak datang dalam fikiran kita. Faham? Semua yang tergambar, terukir depan mata kita seperti makhluk adalah makhluk, bukan Tuhan. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala
tak menyamai segala sesuatu. Jadi kita kena nafikan segala sesuatu yang ada di alam raya ini sebagai Tuhan. Ya. Ada yang sembah matahari, ada yang sembah bulan, ada yang sembah pokok-pokok besar. Ya. Saya di Sarawak dulu, kita berdakwah kepada orang-orang kat sana. Dalam pegangan mereka, kepercayaan mereka ada dewa-dewa. Usul-usul kepercayaan. Kalau pokok besar tu ada penjaga. Semua itu bukan Tuhan. Yang disembah, yang diangkat sebagai Tuhan itu bukan Tuhan. Ya. Termasuklah patung-patung berhala, ya, yang disembah oleh manusia. Begitu juga makhluk-makhluk dari kalangan manusia, dari kalangan nabi-nabi, wali-wali yang disembah bukan Tuhan. Atau dijelma dalam bayangan-bayangan pun bukan Tuhan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tak dapat dilihat di atas muka bumi Allah ni. Ya tak? Ya? Orang beriman kena yakin dan percaya Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Tapi tak menyerupai segala sesuatu dalam alam makhluk ni. Itu dia. Jadi mana-mana hak muncul yang kata datang dalam sembahyang sekalipun, itu bukanlah Tuhan. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh mengenal Allah dengan mencari zat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud zat? Zat jisim, rupa. Bentuk tak boleh dipegang, disentuh, dilihat, dipegang, digambar. Itu maksud dia. Ya. Jadi segala sesuatu yang dalam rupa zat yang kita nampak bukan Tuhan. Ya. Zat Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang selayak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencari zat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi larang kita mencari zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tafakkaru fi khalqillah, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Ya, berfikirlah kamu akan makhluk-makhluk Allah. Ya, nak fikir tentang makhluk Allah tak ada masalah. Tetapi jangan kamu berfikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nak cari juga Tuhan. Bila Allah Taala kata aku ada, aku maujud, aku wujud, maka kita boleh cari Allah macam kita cari makhluk, maka boleh sesak barat kita. Ya, kerana Allah tidak dapat dicari dengan mata kasar, tak boleh dapat disentuh dengan panca indera. Ya. Bagaimana nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Tuhan kata tafakkaru fi khalqillah, mencari aku dari kerja buat aku, af'alullah, daripada perbuatan Allah, wa sifatuhu al-kamaliyah, dan sifat-sifatnya yang sempurna. Gitu. Menunjukkan ada sifat, menunjukkan ada maksud. Ada sifat, maka adalah yang disifatkan. Mana mungkin berdiri sifat pada tempat yang tidak ada yang disifatkan. Maka kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengenal makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita mengenal Allah, tentang meyakini adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tuan-tuan belajar ilmu nak rupa macam tadi, akad takbir Allahu Akbar nampak, maka tuan-tuan akan diheret kepada kesesatan. Jadi itu kalau dah akad takbir nampak lelaki seketul gitu, boleh jadi iblis. Tipu daya iblis sangatnya nyata tuan-tuan. Sebab ada orang yang kata kalau tak nampak tak boleh percaya. Maksudnya kalau tak nampak maka tak ada. Faham? Begitu. Ajaran dia begitu. Ya, yang inilah kita nak yakinkan kepada orang ramai, khususnya orang bukan Islam,
Apatah lagi golongan etis yang menolak kewujudan Tuhan. Dia tolak kewujudan Allah Ta'ala ni. Dia kata alam ini terjadi dengan sendirinya. Maka pelbagai kaedah usul daripada usul akidah ini diperkenalkan oleh para ulama daripada pandangan salaf dan khalaf. Sehinggalah terbit ilmu kalam. Ilmu kalam atau dipanggil ilmu usul ludin atau ilmu tauhid atau ilmu akidah. Tujuan belajarnya adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan yang betul. Ya. Bagi ilmu kalam, dia mengajar manusia daripada mengenalkan akal manusia tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berfikir. Logik akal. Ya. Abu Hasan Al-Ansari dan Abu Mansur Al-Maturidi telah mengasaskan yang kita katakan aliran pemikiran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, mengajar orang ramai menggunakan akal untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan guna akal semata-mata tetapi mengukuhkan dengan nas-nas yang sahih, yang sharih, yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir, hadis-hadis yang sahih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bukan maknanya mendahulukan akal ni menggunakan akal semata-mata, menggunakan akal dengan dipandukan oleh syarak, oleh panduan dalil akli dan dalil nakli. Jadi dalam ilmu akidah ni ia ada dua. Satu, ilmu akli. Apa dia ilmu akli? Ilmu akal. Yang kedua, ilmu nakli. Apa dia nakli? Dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil-dalil akal ini untuk mengiqna'kan akal manusia untuk memperakui akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita kata sifat Allah itu wujud. Mustahil bagi Allah itu wujud. Lawan dia wujud ada. Lawan dia tiada, iaitu Adam. Adam hanya tiada. Wujud Allah Subhanahu wa ta'ala tidak didahului oleh adanya sesuatu seperti batu atau ibu. Itu dia. Kalau Allah tu ada seperti adanya Allah itu seperti adanya manusia, maka dia adalah bersifat lemah. Dia bersifat dengan sifat makhluk. Kalau kita yakin pula Allah itu binasa, Adam tiada, maka mustahil bagi Allah itu tiada. Maka sifat ada dan tiada ni sifat bagi makhluk. Sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Allah, tidak ada mulanya dan akhir, tidak ada akhir. Jadi kalau kita nak mencari akan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka datanglah dalam ilmu kalam ini perbahasan untuk mengiqna' hati manusia. Yang sifat ada permulaan ini semuanya adalah makhluk. Dulu tak ada, kemudian baru ada. Adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada sifat-sifat yang sedemikian. Setiap makhluk ni ada mula, ada akhir. Itu sifat bagi makhluk. Jadi akal ni didatangkan untuk mengiqna'kan apa yang telah diperlakukan oleh Allah di dalam Al-Quran juga. Bukan kita guna akal ni semata-mata akal, logik akal tadi. Sebab ada orang kafir, bila sesuatu yang bercanggah dengan akal dia tolak. Sesuatu yang bercanggah dengan akal dia tolak. Bagaimana? Dia kata, mana ada Tuhan? Mana ada Tuhan? Kalau ada Tuhan, mestilah dia dapat dibuktikan dengan penglihatan, mata kasar, dengan sentuhan. Itu dia. Bagi orang kafir. Contohnya golongan etis. Golongan etis tahu tak apa dia etis atau nama dia mulhid.
iaitu orang yang menafi kewujudan Tuhan. Sebab tu para ulama dirawat, dia kata kalau kamu menafikan Tuhan, cuba kamu menafikan tentang akal. Akal tu sendiri. Okey. Otak ada tak otak? Kita belah kepala, ada tak otak? Ada. Dalam otak tu ada tak akal? Akal tu duduk di mana? Marah. Orang kata mu ni tak ada otak. Apabila kita kata mu tak ada otak, apa maksud dia? Mu tak ada akal. Tapi kalau kita belah otak, cari akal. Jumpa tak? Tak jumpa. Panggillah pakar hebat bagaimana pun nak cari akal. Kalau begitu, tak ada lah akal. Mungkin tak boleh nak buktikan adanya akal. Faham tak? Maksudnya tidak semestinya sesuatu benda yang kita tak dapat buktikan ada, maka bila kita tak dapat nak buktikan ada, maka maknanya tiada. Kita juga akal. Kalaulah akal tak dapat dibuktikan ada, maka dia tak ada akal. Betul tak? Begitu. Jadi Islam mengenalkan akal manusia. Tidak bermaksud setiap sesuatu yang tak dapat diuji tiada, maka dia tiada. Sesuatu yang asalnya kita tak nampak dengan mata kasar, maka dia tiada. Contoh, angin. Ada tak angin? Macam mana tahu? Kita tahu ada angin. Nampak tak? Tak nampak. Kan? Faham? Walaupun tak nampak, tapi sifat akal, sifat makhluk kita boleh uji. Faham tak? Tapi sifat Tuhan, dia tidak menyamai makhluk. Nak akal ini semata-mata nak datang nak takrifkan akal kita untuk menerima perkara yang lebih besar, iaitu menerima keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Kalau sesuatu benda makhluk pun ada benda yang kita tak boleh nak uji, nak suka, nak timbang, nak lihat, nak sentuh, kita mengakui ada dia macam akal kita sendiri. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih hebat, ya? Keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala kata aku tidak menyerupai segala sesuatu yang baru, akal itu benda baru, kita tak dapat pun nak membuktikan dia, maka kita yakin adanya akal, maka lebih layaklah kita menerima Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut kita mengakui ada Allah, walaupun kita tak dapat nak membuktikan dengan akal fikiran kita. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau sesuatu dapat dibukti melalui sesuatu komponen makhluk, itu bukan Tuhan, itu adalah makhluk. Sesuatu yang diuji dengan pertimbangan makhluk akan tidak dia kata dia adalah makhluk. Contoh, apa lagi yang kita tak nampak? Angin, udara, apa lagi? Kalau oksigen sama dah tu. Nyawa kita ada dah. Kita boleh nampak dengan mata kasar? Tak nampak. Tapi yakin tak ada? Yakinlah ada. Betul tak? Tu dia. Orang kata betul tak? Oh, nampak lagi ada nyawa. Itu makhluk. Itu makhluk. Jadi Allah itu ada yang bersifat dengan segala sifat yang tidak ada pada makhluk. Itu yang asasnya. Jadi untuk membuktikan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala, ialah kita meyakini. Bila kita yakin akan makhluk yang tak nampak pun kita yakin, maka kita akan adanya Allah yang lebih sempurna. Allah tak dapat diuji oleh akal fikiran dan tidak boleh disentuh oleh panca indera, maka terlebihlah yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan ada dia. Tuan-tuan, ya. Asas yang pertama, nafikan segala makhlukat ini adalah Tuhan. Nafikan segala makhlukat ini adalah Tuhan. Itu asas akidah yang pertama. Yang kedua, setelah kita nafikan semua keberadaan ini adalah Tuhan, baru kita datangkan al-ithbat. Apa al-ithbat? Menyembuhkan siapa Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu
ahad, satu. Ya, adakah satu dalam bilangan itu? Ada yang kata Allah itu esa. Dia kata kalau satu ni ada dua, ada tiga. Jadi selayaknya kita kata Allah itu esa. Ya, Allah itu esa, iaitu tidak berbilang-bilang. Mustahil Allah itu berbilang-bilang. Lau kana aliha, Allah Taala kata, kalaulah ada banyak Tuhan, la fasadata, nescaya alam ni akan binasa. Ya, alam ni tak memerlukan banyak Tuhan. Kalau banyak Tuhan, ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, ada Tuhan angin, ada Tuhan udara, ada Tuhan panas, ada Tuhan sejuk, nescaya akan bergaduh di kalangan Tuhan-Tuhan. Guna gana nak bagi alam ini. Jadi mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat berbilang-bilang. Jadi qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Jadi penterjemahan kepada esa ini lebih tepat daripada kita kata Allah itu satu. Allah itu tunggal. Kalau kita kata Allah itu tunggal, maksudnya ada bilang-bilangan. Maka Allah itu esa. Jadi kalau orang itu dia menyembah yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia masuk Islam. Dia kata dulu Jesus Kristen itu Tuhan. Tuhan itu ada unsur Trinity. Tiga dalam satu. Maka dia bila dia berucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dia kena mengikrarkan bahawa Jesus Kristus itu bukan Tuhan. Ya, maksudnya tak ada syirik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebelum ni dia sembah patung berhala, bila dia masuk Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah, dia kena bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, mestilah dia membersihkan sembahan-sembahan yang lain yang ada di dalam diri dia sebelum dia masuk ke Islam. Kalau kita tanya sebahagian saudara kita, tuan-tuannya, kita orang kita ni alhamdulillah lahir daripada perut mak kita besar, mak ayah kita ajar Allah itu esa, Allah itu satu. Ya, Allah tidak berbilang-bilang, Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Ya, Allah itu tak ada sepupu sebalah sebagai air kecil sampai kita mati. Kita tak soal pun tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang bukan Islam atau dia lahir saja sebagai orang bukan Islam, mereka jadi timbul soalan-soalan besar tentang adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu manusia ni pada fitrahnya dia mencari Tuhan. Jadi bagaimana dia nak mengenal Allah? Maka dia mencari segala sesuatu yang dia lihat ada kuasa, maka dia aku ini Tuhan. Kita ketemu saudara-saudara saya sebelah sana, setelah masa saya duduk di Sarawak dulu. Ya. Bila kita kata, awak yakin tak ada Allah? Ada, yakin. Macam mana kamu beriman pada Allah? Dia kata, aku lihat pokok itu, bila kita pergi, dia jadi anak jadi sakit lah, apa semua. Kita sembah lagi. Faham? Maksudnya, pada fitrah manusia, dia mengaku akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini betul lah, tepatanlah dengan apa yang Allah Ta'ala kata dalam Quran. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika sekiranya kamu bertanya akan mereka itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka itu berkata yang menciptanya adalah Allah. Pada asasnya manusia, secara tabi'inya, bila Allah kata alastu bi rabbikum, mereka berkata qalu bala syahidna. Tidakkah aku ini Tuhan kamu? Mereka secara tabi'inya akan berkata Tuhan kami ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud asasnya manusia menerima Allah itu ada, menerima adanya Allah. Tinggal lagi mereka ini tidak dapat meyakini Allah sebagaimana yang sebenarnya. Lalu mereka menyembah sesuatu perkara yang disangka-sangkanya itulah Tuhan. Ada yang sembah dewa, sembah dewa. Saya pergi kat pulau Meruit, nama pulau.
dengar tak nama Bruit, jangan salah sebut. Jadi benda lain. BRUIT, Bruit. Jadi sampai ke pulau tu, wallahu alam dah sekarang dia tak lagi. Lama dah saya pergi ni, tak lupa dah. Dengan rombongan sampai di sana, saya dibawa ke satu rumah. Dekat rumah tu ada kubur, ada satu batu nisan. Kubur ada batu nisan. Dan mereka ni percaya ada satu kuasa gaib dekat situ. Jadi kalau mereka nak memohon sesuatu hajat, mereka akan datang ke rumah tu dan minta hajat kat situ. Mereka akan buat sembelihan untuk situ. Kalau ada budak-budak menangis takut, dia akan bawa budak situ. Faham tak? Jadi tempat berniat dan hajat. Gitu. Ini semua ni kepercayaan kaum baru. Sedangkan hampir majoriti dekat situ orang Islam. Tetapi ada perkara khurafat di situ. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita percaya, kalau dulu masa saya kecil dulu, kita percaya musuh besar tu dekat pokok asam Jawa tu. Asam lagi orang Terengganu panggil. Sini asam apa? Asam Jawa kan? Kalau musuh besar asam andai-andai tu, ada orang bawa bulu kuning, ayam, bakar tu semua, yang telur merah dia letak situ, dimakan. Katanya ada penunggu. Jangan main kawasan tu, nanti dimakan kata dia. Jadi kepercayaan kita kamu ni sebenarnya datang daripada keyakinan adanya Allah. Tapi mereka nak mengenal Allah, tidak menemui jalan bagaimana jalan yang sebenar. Lalu mereka terlibat dengan perkara-perkara khurafat, tahayul dan syirik. Maka perkara-perkara semua ini mesti dipenteras. Kerana dia menjatuh seseorang itu kepada syirik yang membatalkan akidah. Kalau zaman dulu, kita percaya air sungai mengalir. Kalau Sarawak ni banyak rumah dia ni atas sungai. Rumah tu dalam air. Faham tak? Rumah dalam air. Sampai satu masa, bunyilah bawah jabatan apa semua tu bunyi. Rokrak. Dia kata dia nak persembahan dah tu. Jadi mereka pun buat perahu kecil, kemudian buat nasi puluh. Sebab tu ada seorang ustaz marah benar kalau buat puluh kuning. Saya kata buat puluh hijau, buat puluh merah. Faham tak? Dia marah buat puluh kuning. Bukan apa, kerana tasyabuh perbuatan syirik. Faham tak? Sebab ada sebahagian orang ni, dia buat puluh kuning, letak ayam sekor, kemudian letak telur merah kat tepi. Kemudian dia bawa dalam perahu, lalu dia hanyutkan makan. Ni dia. Nak sambil nyanyi-nyanyi lah, berdoa lah, macam-macam. Ritual, amalan. Konon-kononnya nak tolak bala. Semua ini adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Nak mengharap pertolongan Allah, nak berdoa kepada Allah, tidak boleh dalam andaian pemikiran yang seperti rupa. Itu adalah perbuatan syirik, khurafat dan tahayul, tuan-tuan. Benda ni kena dibenterah dalam masyarakat. Saya yakin benda ni dah semakin hilang. Semakin hilang. Ada tak lagi? Ada darah sehasil berkat dakwah, penerangan dan sebagainya, jadi orang tidak lagi melakukan perbuatan khurafat ini. Tapi amalan-amalan sihir masih banyak. Amalan-amalan sihir, tuju dan sebagainya masih banyak dalam masyarakat. Minta bantuan makhluk-makhluk Allah yang halus ni untuk merosakkan manusia masih banyak dalam masyarakat. Baca mentera-mentera, minta dengan yang lain daripada Allah masih banyak dalam masyarakat. Jadi yang ini mesti dibenteraskan, kerana semua ini akan jatuh kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Makhluk tidak ada kuasa. Walaupun Allah mengizinkan segala sesuatu itu berlaku, tapi keizinan Allah itu adalah dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta dengan jin,
kita minta dengan makhluk-makhluk yang lain daripada Allah. Allah izin tak? Izin. Kalau Allah tak izin, tak berlaku, tak terjadi. Tapi perkara tersebut adalah perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kata beriman dengan qada dan qadar ini, beriman dengan ketetapan Allah dan ketentuan Allah ini, baik dan buruk semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cuma yang baik itu ada jalan yang diredai oleh Allah, perkara yang buruk itu tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab buruk-buruk perkara yang buruk adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi segala sesuatu yang dalam bentuk nyata ataupun gaib yang dijelmakan itu bukan Tuhan. Yang dijelmakan bukan Tuhan. Ya, contoh malaikat. Malaikat boleh jelma tak? Boleh, dia menjelma. Jin boleh jelma tak? Boleh. Syaitan boleh menjelma. Itu bukan Tuhan. Walaupun dia makhluk gaib. Ya, tuan-tuan, di dunia ni kita tak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah berjanji untuk orang-orang beriman akan dapat lihat Allah di syurga. Insya-Allah. Kita doakan kita ada termasuk di kalangan orang-orang yang beriman, yang akan mendapat syurga. Meyakini adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa kita akan lihat Allah di syurga. Itu akidah Ahlus Salam. Melihat Allah di syurga. Itu dia. Jadi ayat-ayat Allah menggambarkan adanya Allah daripada sifat-sifat Allah. Contoh, Allah berkata-kata, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan beberapa perkataan. Menunjukkan berkata Allah Taala dengan kalimah yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menunjukkan ada satu perkataan bukan dalam rupa berkata Allah, macam rupa berkata manusia. Tuan-tuan, ya, bila orang tanya Imam Malik, ya, orang tanya Imam Malik radhiyallahu anhu, ya, Imam Malik kata, ya, menggambarkannya, kaifiahnya bagaimana, semua itu adalah bidah. Itu dia. Ya, beriman adalah wajib kita beriman. Faham? Jangan kita kata Allah kata-kata macam kita. Sebab berkata kita macam kita perlu pada peti suara, perlu pada lidah. Kalau tak ada lidah boleh berkata-kata tak? Manusia. Orang bisu, apa masalah orang bisu? Masalah lelaki dengan lidah. Maka dia tak boleh nak berkata-kata. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mustahil bagi Allah berkata-kata seperti manusia. Jangan mari dalam pemikiran kita bila Allah kita kata berkata-kata Allah dengan Nabi Musa. Maksudnya Allah nak gambarkan kat situ bahawa sifat berkata-kata itu ada pada maksud, pada Allah itu ada. Kalau berkata-kata itu ada, maka zatnya ada. Cuma zat Allah tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Tuan-tuan dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Ya. Pada malam ni kita nak fahamkan tentang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Iaitu menafikan segala yang mawjudat dengan mengithbatkan Allah sebagai Tuhan. Ya. Yang kedua, kita tengok. Mana ayat apa tu? Dia melangkah ke surat. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan segala sifat kamal. Apa maksud kamal? Kamal maksudnya sempurna. Mustahil bagi Allah bersifat segala sifat kekurangan. Sifat kekurangan itu sifat makhluk. Ada sifat makhluk kurang. Walaupun tu nak rasa hebat makhluk, kuranglah makhluk. Ya, tak hebat makhluk.
Yang hebat sebenar-benar hebat Allah Subhanahu wa taala. Maka setengah daripadanya keadaan Tuhan itu Tuhan yang esa. Ya, kita bicara lagi tunggal di dalam keesaannya. Ya, pada sifat, pada zat dan af'al Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada zat Allah, pada af'al Allah dan pada sifat Allah. Ya, tidak ada berbilang-bilang. Mustahil Allah itu berbilang-bilang. Kerana makna la ilaha illallah itu menafikan ketuhanan daripada yang lain daripada Allah dan menetapkan dan menetapkan ketuhanan itu baginya tu. Dan lagi qadim, tiada permulaannya. Ya. Dan keadaannya terkaya ia daripada yang lain. Bermaksud Allah tidak berhajat kepada yang lain, sedangkan yang lain sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana Allah tidak lemah. Itu dia. Ya, Allah itu ghani. Allah itu qawi. Ya, Allah itu kaya dan teramat kaya. Ya, dan Allah itu ya sifat dengan segala sifat ya yang mulia. Sifat yang mulia. Segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kekurangan. Ya, tidak menerima kekurangan. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat segala sesuatu. Allah berbuat segala sesuatu. Yurid maknanya berkehendak Allah taala. Idza arada Allah bi syai'in ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah nak berkehendak dengan sesuatu, maka dia berkata kun, jadi, fayakun, maka jadi. Itu maknanya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia nak sesuatu, tidak semua hajat manusia akan tercapai. Itu dia. Ya, hajat manusia itu banyak, tapi yang tercapai sedikit saja. Itu pun bersifat sementara. Sifat yang tidak kekal. Ini sifat makhluk. Sebab itulah kita tak boleh sombong, tak boleh takabur. Sebab sombong, takabur ini tak layak pada manusia. Ya, ia ada sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Mutakabbir. Apa maksud Al-Mutakabbir? Allah bersifat mutakabbirun. Ya, itu membesar pada dirinya sendiri. Manusia boleh tak bersikap membesarkan diri? Tak boleh. Sikap takabur ni tak boleh ada pada manusia. Walaupun dia raja, walaupun dia pemerintah, walaupun dia ada kepala tentera yang kuat. Contoh seperti mana Fir'aun, Namrud dan sebagainya, yang mendakwa dirinya Tuhan. Kerana apa? Dia memiliki segala sesuatu. Walaupun manusia itu memiliki segala sesuatu, sifatnya sementara. Di hujung Fir'aun mati juga. Ya, Fir'aun binasa juga. Kerana Allah tidak binasa. Ya. Kemudian, dan keadaannya terkaya ia daripada yang lain, dan wajiblah baginya qidam dan baqa. Qidam makna sedia. Sifat Allah yang sedia ada. Mana Allah tidak diperanakkan. Ya. Kita ada ni ada ayah, ada ibu. Ya. Jangan kita kata Allah ada ibu. Seperti mana orang Kristian dia mengatakan anak Tuhan. Yang ditambah ke dalam rahim Siti Maryam. Maka lahirlah anak Tuhan. Itu mustahil. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dilahirkan ada seorang ibu. Tapi manusia menerima sebagai Tuhan. Sampai kali ini perbalahan kita dengan orang Kristian. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam tak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Nabi Isa mengatakan ana Rasulullah, aku ini utusan Allah, yang mana aku tak ada bapa, aku ada ibu. Ya. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa Nabi Isa ini Rasulullah. Qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni Rasulullah ilaikum
Inni Rasulullah ilaikum. Ketika mana berkata Isa anak Maryam kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, inni sesungguhnya aku Rasulullah ilaikum, adalah Rasul Allah kepada kamu. Tetapi mereka mengangkat Nabi Isa yang diberi nama sebagai Jesus Kristus, anak Tuhan penebus dosa. Allah buat dosa, dia ada Tuhan sebagai anak dia untuk menebus dosa. Itu dia. Ya, bagaimana Tuhan dosa. Tuhan dosa. Jadi kalau kita lihat pegangan mereka ini sebenarnya terpedaya oleh padri-padri mereka yang mendakwakan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan yang diutus Allah sebagai penebus dosa Tuhan. Itu dia. Ya. Tuan-tuan, Nabi Isa ada keturunan tak? Nabi Isa tidak ada keturunan. Nabi Isa tidak kahwin dan dia diangkat oleh Allah ke langit. Ya. Jadi tidak ada keturunan. Hikmatullah Ta'ala yang Allah Maha mengetahui. Kenapa Allah jadikan begitu? Supaya padam betul. Salah silap Nabi Isa alaihi salam. Kalau ada anak tu, ada semua anak dia pula. Kalau ada isteri, ambil isteri dia sebagai isteri Tuhan pula. Jadi merosakkan isi. Hikmatullah Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam, dan akhir nanti akan diturun dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Ya, itu ajaran Kristian. Yahudi dia kata Uzair ibn Allah. Di kalangan orang Yahudi pula mendakwa bahawa Uzair itu anak Allah. Di kalangan mereka. Jadi mereka mendakwa Allah itu ada anak. Bila kita kata Allah itu ada anak, nombor satu, Allah itu berbilang. Maknanya bukan satu, dua. Tapi mereka kata dua, bukan tiga, satu. Saya baca di baju-baju orang Kristian. Di sini alhamdulillah lah, tak ada kuat ajaran Kristian. Tempat kita orang Melayu ramai. Mereka tak berani. Tapi di Sarawak mereka berkata Allah Maha Esa. Dia tulis dekat baju mereka, Allah Maha Esa. Orang Kristian. Ayat tu betul salah? Betul. Sebab mereka pernah berjuang untuk nak gunakan nama Allah. Itu dia. Tapi apa maksud Allah Maha Esa pada sisi mereka? Iaitu Allah melalui 3 unsur. Unsur bapa, unsur ibu dan unsur anak. Itu mana Allah. 3 berhimpun jadi 1. 3 in 1. Faham tak? Itulah dia kata konsep Trinity. Yang tidak boleh dipersoalkan. Saya pernah jawab dengan sahabat-sahabat yang beragama Kristian. Dia kata, Ustaz, perkara ini tidak boleh dibincangkan. Habis kat situ. Wajib percaya sahaja. Ini dia. Sedangkan kita orang Islam, kita boleh bincang tentang sifat-sifat Allah. Kita boleh bincang tentang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh bincang tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, perkenan Allah. Tetapi mereka dalam asas Trinity itu tak boleh dibincangkan. Wajib percaya sahaja. Jadi asas itu sudah berlaku syirik di dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang Yahudi, dia kata Uzair anak Allah. Ada Uzair ini ada ibu, ada ayah. Kristian ayah tak ada. Ruhul Kudus, mana Ruhul Kudus di dalam kata itu ialah Ruh Allah Subhanahu Wa Taala yang dimasukkan dalam Maryam. Lalu Maryam pun mengandung lahir Nabi Isa. Itu dipanggil anak Tuhan. Anak Tuhan. Yang ini dinafikan oleh Nabi Isa sendiri. Inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku inilah Rasulullah kepada kamu. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Yang mana aku membenarkan ajaran yang datang sebelum daripada aku, yang terkandung di dalam kitab Taurat. Dan apa kitab yang ada pada aku, iaitu kitab Injil, iaitu mengakui bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi termasuk dirinya bukan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Tuhan yang layak disembah.
Dia adalah Rasulullah. Jadi sebab itulah kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat, yakni keimanan dan keislaman kepada mereka. Nikmat iman dan nikmat Islam. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai seperti orang Yahudi yang mendakwa Uzair anak Allah dan sebagainya. Ya, waladhdallin, dan juga orang-orang Kristian, Nasara yang mendakwa dengan ketuhanan Trinity yang menyesatkan. Ya, sekadar itulah pada malam ni daripada asas beberapa perkara kita sebut, banyak lagi nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita akan belajar sedikit demi sedikit untuk meyakinkan kita akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala dan membersihkan segala syirik yang ada di atas muka bumi yang menjadi sembahan manusia, dan kepada tauhid dan mengesahkan Allah dengan sebenar-benar tauhid, akidah yang benar sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Semoga ampun dan maaf sekiranya dalam penyampaian saya ada perkara-perkara yang tuan-tuan menyenangkan. Mudah-mudahan Allah datangkan kefahaman dan kejelasan. Ini dalam perkara yang kita nak bincang, perkara besar, iaitu membincangkan tentang asas ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap kita dipanjangkan umur, murahkan rezeki, ada kesempatan akan datang dalam musim COVID-19 ni. Kita tak boleh nak panjang-panjang. Ini pun saya dah ambil masa tuan-tuan dah pukul berapa dah ni? Cukup dah tuan 5 minit lebih dah. Ya. Jadi mudah-mudahan ada soalan ke apa kita boleh tanya kat luar lah. Ya. Nak bincang kat sini sampai pukul 9.